teruk, lagi haprak, lagi bangsat berbanding filem sama. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. Sebenarnya aku dah tak ada mood nak record ni sebab tadi aku dah record sebenarnya 18 minit aku record. Lepas tu bila nak edit tengok-tengok sound tak ada. So hopefully untuk aku record kali ni ada sound dia. Okay, hari ni aku nak berkongsi dengan you guys. Ya Allah, mengulang balik apa yang aku cakap tadi 18 minit. Hari ni aku nak kongsi dengan you guys, beberapa hari yang lepas filem Geran, okay, arahan Ariel Abu Bakar telah memenangi anugerah, okay, Daniel A. Kraft Award for Excellence in Cinema, in Action Cinema di New York Asian Film Festival, okay. Dan ia merupakan satu kebanggaan lah kepada negara Malaysia. Dan juga beberapa hari yang lepas juga banyak jugalah media-media mainstream, media-media di apa, social media, di Facebook, Instagram, Twitter, semua banyak gila cover tentang news ni kan. So kerana anugerah yang dimenangi ni sebenarnya sebelum ni pernah dimenangi oleh filem-filem Asia yang sangat gempak. Contohnya macam Ip Man The Final Fight daripada Hong Kong, filem The Villainous daripada South Korea, dan juga filem Bodyguard, okay, daripada mana daripada Hong Kong juga, okay. So yeah, diorang telah memenangi di anugerah New York Asian Film Festival. Dan Ariel dan geng-geng filem Geran telah membuat satu live stream dekat ni NYAFF ni kan. So pada masa yang sama juga media semua cover, dan yang tak pernah cover tentang filem ni tahun lepas masa filem ni keluar di Pawagam pun tiba-tiba diorang pun mencuri spotlight tentang news ni, okay. Bagus. Banyak orang cover tentang benda ni kan. Tapi masa filem ni dikeluarkan pada tahun lepas, tak ada pun media-media ni semua cover tentang filem Geran kan. So sehinggalah Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah juga telah mengutarakan rasa bangga dia terhadap filem Geran ni. Memang banyak gila lah dia cakap pasal filem ni. Sebab benda yang sama aku cakap diletak dalam satu format surat dia kan. Okay, kemenangan filem Geran di festival filem NYAF. Okay. Tapi aku nak highlight dekat the third paragraph. Pencapaian yang membanggakan ini mencerminkan keupayaan industri perfilman negara ke arah road to Oscars. Seiring dengan rangka kerja dan hala tuju Finas dalam memastikan sasaran ini menjadi satu realiti dalam tempoh jangka masa yang panjang. Usaha ini perlu diteruskan dalam memartabatkan industri perfilman di peringkat antarabangsa. Alright, aku bukan nak membebel. Baguslah filem ni dah menang anugerah semua kan. Cuma bila dia statementkan tentang road to Oscars, aku tak nak ambil kisah tentang road to Oscars semua. Sebab baguslah dia ada vision, dia ada visi dan misi untuk pergi ke Oscar, okay. Tak tahulah tahun bila, 3000 ke 2500 ke. Tapi benda tu bagus, okay. Kita patut meraihkan benda tu. Cuma dia dah macam mengimpikan satu yang sangat besar, sedangkan yang bawah kecil-kecil ni semua tak terjaga. Macam tu lah bagi aku kan. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Sebab kalau kau tengok balik filem Geran ni lah, filem ni tidak mendapat apa-apa dana dan juga gegeran. Okay? Filem Geran tidak mendapat grant daripada kerajaan. So instead diorang telah kumpulkan duit dengan mencari dana sendiri untuk pergi tayangkan di Pawagam sendiri. Dan turns out filem tu tak dapat sambutan pada tahun lepas. Walaupun dapat mendapat tempat di dalam top 10 filem gempak 2019. Yes, itulah maksud aku. Walaupun aku dapat support filem ni, dia tak menandakan bahawa filem itu mendapat kutipan yang besar. So menyangkal dakwaan sesetengah makhluk ni yang pergi kata aku efek filem-filem sampah ni punya kutipan kan. Walaupun bagaimanapun filem ini telah pergi ke luar negara, ke New York Asian Film Festival, dan menang anugerah. So daripada sini pun kau dah boleh nampak macam Geran menang baru semua nak tunggang. Macam tu lah. Benda macam lah dah menang baru kau nak highlightkan filem ni ke? Tahun lepas masa filem ni keluar kat Pawagam mana kurang? Okay? Aku bukan apa sebab selama 2 tahun setengah aku buat review ni, banyak jugalah aku dengar ura-ura daripada orang-orang industri semua berkongsi info tentang aku kan, untuk menambahkan lagi ilmu aku tentang orang-orang industri ni semua. So aku dapat tahu bahawa 2018
Kan aku ada banyak buat review tentang filem-filem sampah, sampai banyak gila dalam top 10 filem sampah kan. uh, Dan kalau korang perasan, filem-filem yang aku review di dalam top 10 filem sampah tu, diorang di dalam poster ada logo Finas tau. So aku tak pasti adakah diorang mendapat dana ataupun mendapat geran daripada pihak Finas, pihak kerajaan untuk membuat filem tersebut. Aku tak pasti benda tu, aku tak boleh nak clarify benda tu. Tapi daripada apa yang aku lihat di dalam poster semua, hampir ke semua filem sampah ada logo Finas. So bila aku menyelongkar lebih dalam di dalam industri filem semua kan, aku dapat tahu ada lagi satu level yang lagi teruk, lagi haprak, lagi bangsat berbanding filem sampah yang mendapat dana tapi filem dia turns out to be sampah. Ada yang lagi bangsat daripada tu. Sebenarnya ada lagi orang yang mendapat dana, yang mendapat geran, tapi filem pun tak keluar. Itu paling terkejut dan paling bangsat pernah aku dengar. Dapat dana, dapat geran, tapi filem apa pun tak ada. At least filem sampah yang aku review tu, adalah juga keluar program, adalah juga aku review. Rupanya ada lagi bangsat, ada lagi celaka yang tak keluarkan filem. So, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang berlaku di sebalik keindahan kononnya nak hendak pergi ke Oscar, kononnya nak memartabatkan perfilman Malaysia? Apa yang berlaku sebenarnya di belakang tabir? Apa yang berlaku sebenarnya semasa pitching filem semua kan? So aku nak tahu benda tu daripada pihak Finas sendiri. Dan aku tak salahkan mana-mana pihak. Even pihak Finas, even pihak Menteri Komunikasi Multimedia pun, Datuk Saifuddin pun baru naik menjadi menteri. Untuk mengelakkan perkara-perkara ini semua berlaku lagi, aku sarankan kepada Finas dan juga kepada Menteri untuk memfokuskan terhadap mereka-mereka yang mempunyai bakat ini. Contoh, aku bagi example, Ariel Abu Bakar. Ariel Abu Bakar ni, dia telah membuktikan bahawa dengan bajet sendiri, dengan kehendak sendiri, dengan membuat filem gempak tentang memfokuskan tentang budaya Malaysia, budaya silat Malaysia ke antarabangsa, dan kini telah memenangi anugerah, tanpa ada bantuan daripada pihak mana-mana pihak yang berwajib, telah membuktikan bahawa diorang mampu menghasilkan sebuah filem. Walaupun aku akui filem Geran, filem Roh, filem Daulat, aku akui ketiga-tiga filem yang aku suka dan aku support ni, tak semua orang suka. Aku fine, aku tak kisah, teruskan. Itu adalah satu, memanglah kita mana boleh, benda ni subjektif, ada je benda orang yang tak suka kan. So aku akui memang ketiga-tiga filem ni memang ada yang tak suka, tapi tidak dinafikan mereka ini adalah antara filem yang gempak berbanding filem-filem sampah yang mungkin korang sendiri pun tak pernah dengar filem-filem tu semua kan. So apa yang aku nak sampaikan ni, cuba kalau lepas ni Finas memberikan dana, memberikan geran, memberikan sokongan, even sokongan yang penting terhadap filem-filem independen yang tidak bernaung di bawah studio-studio yang besar. Maksud aku di sini adalah, aku akui kita ada banyak gila pengarah-pengarah tempatan yang memang sangat berbakat. Adrian Teh, Raza Hisham Rashid, banyak lagi lah. Kau boleh Samsul Yusof, Syafiq Yusof, walaupun dia pergi meniru filem misteri Delilah itu. Tapi memang ramai. Tapi kebanyakan yang gempak-gempak dan filem diorang sukses di box office adalah kerana mereka di bawah naungan studio yang besar. Contohnya macam Astro Shaw, Primework Studio. So benda tu memang diorang dah ada akses untuk mempromosikan filem tu secara meluas. Tetapi sayangnya ada beberapa pihak lain yang mempunyai bakat. Contohnya macam Amir Ezwan daripada filem Roh, Under Kuman Pictures. Kemudian kita ada Imran Sheikh daripada filem Daulat. Kemudian kita ada Ariel Abu Bakar daripada filem Grand sendiri. Layar Pictures sendiri, diorang punya sendiri. So antara diorang ni tidak mempunyai satu teduhan, tidak mempunyai satu platform yang besar yang boleh sokong diorang untuk membesarkan lagi diorang punya filem ni untuk mendapatkan sokongan dan mendapat kutipan yang tinggi. Diorang tak dapat support daripada segi marketing. So why not after this, pihak Finas, pihak berwajib, pihak media yang grand-grand, yang besar gila babi ni, kenapa korang tak nak support filem-filem yang independen, yang bajet sendiri ni semua pada masa dia orang tengah keluarkan tayangan filem? So after this, tolong berikan perhatian, berikan keutamaan, berikan dana, geran semua terhadap filem-filem yang betul-betul nak buat filem yang menaikkan nama Malaysia. Filem Geran, filem Daulat, filem Roh, antara filem gempak yang aku rasa macam sayang gila. Sebab Daulat tak apalah, Daulat kat Netflix itu pun dengan masalah
Dengan iFlix tak payah lagi, itu pun masalah. Dengan Emir Ezwan di filem Roh, even Ariel Abu Bakar kutipan tak merangsangkan, walaupun lepas tu dah tayang kat TV Al-Hijrah, kemudian tahun ni menang anugerah. So benda-benda macam tu macam tak sedap lah. Takkanlah nak kena menang anugerah dulu baru pihak kerajaan pergi sokong benda-benda ni semua kan. So tolong audit balik Finas ni, apakah sebenarnya tujuan diorang ni adakan dana, contohnya macam dana kandungan digital semua tu kan. Kenapa diorang akan adakan dana ni semua dan apa tujuan sebenarnya? Adakah untuk memberikan kepada kroni-kroni atau adakah untuk memberikan kepada orang-orang yang tertentu? Adakah perlu diberikan kepada studio-studio besar yang memang dah ada funding yang sangat besar? Walhal banyak lagi pembikin-pembikin filem di luar sana yang perlukan dana, yang perlukan grant untuk memartabatkan lagi perfilman Malaysia ni. Okay? So aku rasa selepas ni tolonglah pihak Finas, pihak menteri sendiri dapat memfokuskan. Memang betul Oscar tu memang jauh dah macam langit gila pencapaian yang cuba nak capai, tapi walau bagaimana tinggi pun aim korang tu, kita kena ada satu asas yang sangat kuat, okay? Satu base yang sangat kuat. Dengan asas yang kuat ni lah kita perlu support filem-filem yang gempak, contohnya macam filem Geran ni, filem Roh, filem Daulat, banyak lagi lah filem-filem independent. Wan Tu Jaga adalah antara contoh filem tempatan yang tidak mendapat sokongan orang ramai, dan sekarang ni bila menunjukkan realiti kehidupan sekarang, baru semua nak menyanjung filem Wan Tu Jaga tu. Padahal tahun 2018 tak ada seorang pun pergi tengok filem tu. Ada pun adalah sejemput dua yang betul-betul menghargai filem tempatan ni kan. So bukan apa, aku meng-highlightkan tiga-tiga nama, Emir Ezwan, Imran Sheikh dan juga Ariel Abu Bakar ni, sebab masa aku interview Metro 2-3 hari lepas, aku dapat rasakan bahawa diorang ni adalah orang yang tidak mendapat support daripada mana pihak, tapi diorang nak juga buat filem dan telah menjayakan bukti bahawa kualiti filem itu tidak bergantung kepada bajet berjuta-juta. Okay? Contoh macam filem-filem sampah, ada yang 2-3 juta bajet dia tapi kutipan tak sampai berpuluh ribu. So benda tu jadi macam, kenapa benda ni boleh jadi? Kenapa ada filem sampah yang mendapat dana daripada Finas tapi tak boleh nak pergi, sedangkan filem-filem yang independen, yang bajet rendah macam filem Roh, Emir Ezwan, boleh menghasilkan filem yang berstandard kualiti filem luar negara, even dapat menjentik hati-hati pekritik-pekritik filem Malaysia ni untuk membincangkan tentang filem Roh. So benda tu jadi macam it's a healthy and a progressive work to be done. Okay, so aku harap apa yang aku record ni dapatlah sound ni kan. Penat aku dah record 2 kali benda aku bebel ni. So aku rasa itu saja benda yang aku nak bebel hari ni. Aku harap in future mungkin Finas boleh memberikan respon kenapa boleh terjadi macam ni, kenapa ada orang industri sendiri bagi tahu aku tentang kewujudan kroni-kroni manusia ni yang mendapat dana tapi membuat filem sampah. Ada yang tak keluarkan filem langsung. Mana pergi duit tu semua? Okay, so aku rasa itu saja aku nak bebel hari ni. Kalau korang berminat untuk beli baju lesen YouTube ni, okay, tengah hangat sekarang ni, harga RM45 ni adalah harga baju termasuk postage. Okay, ada yang ramai yang tanya pasal apa, bro ni murah-murah jual ni tak termasuk postage ke? Kalau tambah postage berapa? Tak, RM45 ni termasuk postage. Okay, design ni oleh Ayu Marveler, dia yang buat design ni. So korang boleh pergi WhatsApp nombor Pure Pixels dan tulis kat ni YouTube. Okay, sokongan korang untuk membeli baju ni memang sangat-sangat aku hargai untuk mengcover balik duit-duit aku yang telah dibelanjakan untuk filem-filem sampah. So itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.